Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nah, lihatlah betapa pintarnya, betapa pintarnya Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari. Dia menyindir Amiruddin Syari dengan menyarankan Menteri Besar Selangor itu untuk bercuti. Ini satu saranan, sindiran yang betul-betul tak masuk akal. Kita pun bingung juga lah kan dengan cadangan ataupun sindiran daripada Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS lagi nih. Dalam keadaan bermasalahnya, dalam musibahnya Selangor sekarang gara-gara berlaku letupan gas itu, kenapa pula tiba-tiba dicadangkan Menteri Besar Selangor ini bercuti? Bukankah itu satu tindakan tidak bertanggung jawab? Kalau ia pun Ahmad Fadli Syari nak menyindir Menteri Besar Amiruddin Syari ini, cobalah pandang kiri kanan terlebih dahulu. Kerana apa yang beliau lakukan ini, saranan ketika membalas kritikan Amiruddin yang menyifatkan PAS sebagai mengamalkan fitnah dan putar belit berhubung insiden kebakaran pipe gas di Putra Heights di Subang Jaya. Dia berkata kritikan Amiruddin itu tidak menjawab isu sebenar berkaitan penafian awalnya mengenai keberadaan eskavator berhampiran saluran pipe di sana. Dengan respon Menteri Besar Selangor ini, saya rasa lebih baik dia bercuti, katanya. Tindakan cadangan ini lebih baik dia bercuti ini memperlihatkan betapa ceteknya pengetahuan ataupun pemikiran mereka dalam menyelesaikan masalah. Bayangkan dalam masalah tiba-tiba pula bercuti. Akhirnya Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor tampil menyokolahkan Ahmad Fadli. Dia kata, biasanya hanya Menteri Besar PAS bercuti semasa krisis. Tindakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mencadangkan agar Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari bercuti ketika tragedi letupan pipe gas di Putra Heights berlaku disifatkan sebagai dangkal. Setiausaha Politik kepada Amiruddin, Saifuddin Syafi Muhammad berkata, kenyataan itu adalah kenyataan yang sangat bersifat tidak bertanggung jawab dan dangkal. Bukan saja memalukan PAS itu sendiri, tetapi juga memperlihatkan betapa ceteknya pemikiran mereka. Kata beliau, kenyataan itu bukan saja tidak membantu, malah langsung tidak menunjukkan empati. Tidak menunjukkan empati terhadap mangsa yang sedang berduka. Kata Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor ini, biasanya yang mengambil cuti semasa krisis ini adalah menteri besar daripada PAS. Jika mengambil contoh sebuah negeri di pantai timur, ini masa krisis, tapi pemimpin PAS masih sempat mencadangkan perkara tidak bijak, laksana buntal kembung buncitnya di dalamnya kosong. Kami tidak akan melayan kenyataan kosong yang hanya mahu mengalihkan perhatian rakyat dari hakikat sebenar siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai bercakap, katanya. Kalau tidak mampu membantu, usahlah jadi batu penghalang kerana rakyat sedang memerhati, katanya lagi. Terdahulu, Ahmad Fadli dalam hantaran di Facebook menyindir Amiruddin dengan menyarankan Menteri Besar Selangor itu untuk bercuti. Saranan itu dibuat ketika membalas kritikan Amiruddin yang menyifatkan PAS mengamalkan fitnah dan putar belit berhubung insiden kebakaran pipe gas di Putra Heights. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini, kerana ramai juga yang memberikan komen berkaitan isu ini dan amat menarik komen-komen mereka. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan PRN Sabah kini mula menjadi panas. Ini apabila ada yang mencadangkan kononnya Bung Mukhtar mungkin akan menjadi Ketua Menteri Sabah. Kata Bung Mukhtar,
Poster boy bukan keutamaan Barisan Nasional. Bung Mukhtar sedia pertimbang jawatan Ketua Menteri. Wow. Apabila Bung Mukhtar menyatakan tentang kesediaan untuk menjawat jawatan Ketua Menteri Sabah, ramai netizen yang memberikan tanda like, ada juga tanda dislike, dan ada juga tanda kita tengoklah nanti. Baru-baru ini Bung Mukhtar menyatakan rasa terkejut beliau tentang keadaan jalan raya yang ada di Sabah. Apabila Bung Mukhtar bercakap tentang keadaan jalan raya di Sabah, ramai netizen yang menyindir beliau. Kata netizen, sudah lama jalan raya di Sabah ini rusak. Tapi kenapa baru sekarang Bung Mukhtar tiba-tiba terkejutlah pula, kata mereka. Kejutan itu memang menggemparkan ramai orang. Tapi sebelum kita teruskan isu ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Anda juga setuju kalau Bung Mukhtar jadi Ketua Menteri Sabah, Sabah akan lebih maju? Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk dalam video ini. Saya tak jual produk itu, tapi saya kongsikan kepada Anda karena beribu-ribu orang sudah melihat dan membelinya. Mereka kata sangat bermanfaat dan membantu mereka untuk sehat. Jadi sediakan payung sebelum hujan supaya jangan nanti sudah kena gout baru terhege-hege nak cari pula produk nak sembuh kan. Kalau dah ada banyak testimoni daripada orang, kenapa pula tak nak cuba? Bukan mahal sangat pun berbanding kesehatan Anda. Ketua UMNO Sabah menegaskan fokus Barisan Nasional ialah memenangi seberapa banyak kerusi pada PRN bagi memastikan gabungan itu dominan dalam pentadbiran negeri. Barisan Nasional BN tidak mengutamakan siapa akan diangkat sebagai poster boy untuk dipertaruhkan pada PRN Sabah kerana semua calon mempunyai kelayakan sebagai Ketua Menteri. Ketua UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin berkata fokus parti adalah memenangi seberapa banyak kerusi dipertandingkan bagi memastikan Barisan Nasional dominan dalam menerajui pentadbiran negeri termasuk dalam bekerjasama dengan gabungan lain. Kita ketepikan dulu soal siapa poster boy, calon Ketua Menteri. Saya kata yang penting UMNO BN mesti menang banyak kerusi. Saya mahu pastikan calon kita menang banyak, kata Bung Mukhtar lagi. Malah semua calon BN akan diletakkan nanti melepasi kriteria, kualiti ciri-ciri yang kita akan tetapkan untuk diangkat menjadi Ketua Menteri. Sekiranya saya masih boleh menang, saya akan pertimbangkan jawatan Ketua Menteri, katanya dalam temu bual bersama FMT. Saudara, ramai netizen kata, kalau nak jadi menjadi kerajaan, satu perkara yang harus dipertimbangkan awal ialah siapa calon Ketua Menteri. Kalau dah menang, barulah ada konflik pula nak melantik siapa Ketua Menteri, itu jadi susah, kata mereka. Jadi lebih baik calon Ketua Menteri sudah ada dalam pilihan raya sebelum akan datang. Bung berkata BN tidak lagi akan mempertaruhkan calon luar berbanding pada PRN kali ini, bertanding pada kali ini. Sebaliknya, keutamaan diberikan kepada individu tempatan yang lebih dekat dengan pengundi. Saya akan pastikan calon itu betul-betul anak tempatan di DUN itu, di kampung itu dan disenangi rakyat. Tren pengundi muda ini, mereka inginkan calon itu datang dari kawasan mereka. Calon kita juga nanti seimbang, ada pemuda, wanita dan pelbagai latar belakang di mana 80% muka baru, katanya. Dalam pada itu, Bung mengingatkan ahli-ahli parti membuang budaya cantas mencantas, sebaik calon diumumkan jika mahu melihat BN kembali berkuasa di Sabah. Calon berpotensi ramai, cuma yang kita pilih satu. Jadi siapa saja yang dipilih calon ahli parti perlu ada sifat wala atau kesetiaan kepada parti, katanya memaklumkan BN bersedia 100% untuk memasuki gelanggang pilihan raya. PRN Sabah dijangka tahun ini selepas Dewan Undangan Negeri Sabah tamat tempoh selewat-lewatnya pada September. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.